Audio Jungle. Aduh, Jit. Kenapa? Tangan saya terselio. Nak saya tuamkan pakai air batu? Berkesan atau tidak? Berkesan, insya-Allah berkesan. Ini nak cerita pasal apa tiba-tiba ni? Kena dapat perubatan yang lebih Moden. Moden dan Tradisional. janganlah. Tradisional ni dia suruh balut dengan daun pisang seminggu tak buka-buka. Okey. Malam ni kita cerita kita... Apa yang saya cuba nak fahamkan Jit dan juga anda di rumah adalah kecederaan-kecederaan di dalam sukan yang membabitkan kita sentiasa saja akan berlaku ligamen dan itu antara warna-warni kalau anda bergelar seorang atlet sama ada profesional maupun secara amatur. Okey, jadi tajuk kita malam ini mengenai perubatan moden versus tradisional. Jadi kita nak tahulah lebih lanjut kabarnya ASN dah pun dibuka secara umum, tapi kita nak tahu lebih lanjut macam kita netizen ni kan, macam mana kita nak pergi ke sana. Okey, kita saksikan dulu video ini. Mungkin ini akan membawa anda untuk lebih mendekati perubatan sains sukan di era moden ini. Itu gambaran yang tepat saya rasanya. Mungkin ramai yang dah tahu siapakah tetamu kita malam ini. Dan kita tak nak buang masa lah. Kita nak jemput dua orang tetamu kita dan kita perkenalkan kepada anda, iaitu kita jemput ke dalam studio kita, iaitu yang berusaha Mat Faizal Mat Ramli, kita pegawai eksekutif ISN. Apa khabar Cik Faizal? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih. Sentiasa sibuk. Hari ni tak masuk juggling Biasa dah juggling kan? Selalu ada juggling. Hari ni tak ada. Hanya rest. Malam dah main bola. Kalau tengok IG tu memang aktif. Okey, silakan. Okey, baik. Kita perkenalkan seorang lagi. Tetamu kita iaitu saudara Shizi Ikram. Okey, silakan. Ini dia. Penggiat sukan. Penggiat sukan yang juga merupakan seorang. Assalamualaikum. Seorang apa? Oh, malam ni kita macam hotel 5 star ni. Memang. Kita jemput secara ni. Silakan duduk. Bekas pemain futsal kebangsaan. Dululah. Malam ni kenapa kita bawa Shizi ialah kerana kita nak mendapatkan pandangan ataupun point of view dia terhadap pembukaan ISN yang dikatakan sekarang yang sudah mula dibuka untuk kita masyarakat yang bersukan tetapi amatur. Kita juga berpeluang untuk dapatkan perubatan-perubatan secara moden yang dilalui oleh atlet-atlet bertaraf profesional. Okey. Saya memang kena melayan Jade. Begitulah. Okey, secara pembuka bicaranya malam ini membuka gelanggang kita malam ini, mungkin ISN lah, Institut Sukan Negara, mungkin ada ramai yang juga nak memahami fungsinya kepada bukan saja atlet tetapi kepada masyarakat umum. Secara umumnya Institut Sukan Negara merupakan agensi atau badan berkanun di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan pada masa dahulu memangnya ISN merupakan sebahagian daripada ekosistem sukan negara. Kami dahulunya di bawah Majlis Sukan Negara dan pada tahun 2011 telah dijadikan sebagai satu agensi yang baru di bawah KBS. Fokus utama ISN pastinya adalah bertumpu kepada tiga: sains sukan, perubatan sukan dan juga teknologi sukan. So apabila kita bercakap pasal ISN ni, secara ringkasnya adalah performance management, pengurusan prestasi, prestasi atlet, bagaimana mereka mendapat suntikan-suntikan sains sukan dalam mempertingkatkan prestasi, apabila mereka mendapat kecederaan dan sebagainya, bagaimana mereka pulih daripada kecederaan dan kembali untuk aktif, dan juga elemen-elemen suntikan teknologi. Bagaimana sport sains dan sport teknologi bergabung untuk membantu atlet mendapatkan prestasi yang baik. Jadi inilah peranan ISN dalam ekosistem sukan negara secara ringkaslah. Okey, mungkin ini boleh membantu Cik Faizal untuk memberikan penerangan yang lebih terperinci berdasarkan apa yang kita lihat sekarang.
Pastinya elemen-elemen yang ada dalam aspek sukan, sport psikologi, nutrisi, analisis prestasi, kekuatan dan conditioning. Ini adalah antara perkhidmatan yang ISN berikanlah kepada atlet negara di bawah program. Dan benda ini kita lakukan lama, 25 tahun. Hampir 25 tahun ISN telah melaksanakan tanggungjawab untuk membantu atlet negara meningkatkan prestasi. Dan tahun lepaslah kita mula berhasrat untuk membawa pengalaman ini, pengalaman kami selama 25 tahun dalam industri sukan ini kepada masyarakat umum, komersial secara komersial. Dan di situlah tertubuhnya satu cabang baru di bawah ISN yang kita namakan sebagai Pusat Perubatan Sukan Negara ataupun PPSN, yang memberi perkhidmatan perubatan sukan kepada masyarakat, kepada weekend warriors, kepada atlet-atlet amatur, supaya mereka juga dapat merasai perkhidmatan dan juga knowledge dan experience yang ada pada pakar kita untuk mereka kembali bersukan apabila mereka mendapat kecederaan. Dan kita punya tema PPSN ni ataupun kita punya motonya adalah Athletes Performance Care for You. Jadi kita membawa performance care yang kita telah beri kepada atlet kepada rakyat di luar sana. Okey. Macam kita ni memang kita tak sabarlah nak dengar sebab dah pun dibuka pada 2019 secara rasminya untuk ni. Jadi evolusinya bukan sahaja untuk dibuka kepada orang umum tetapi juga menjana pendapatan untuk ISN sendiri. Itu antara kelebihan yang dibawa. Sememangnya objektif pembukaan PPSN ataupun inisiatif pengomersialan ISN ni mempunyai berbagai objektif. Selain daripada kita berkongsi pengalaman kami, kami juga pastinya ingin mendapatkan punca pendapatan yang baru. Kerana sebagai satu agensi kerajaan, kami rasakan kami juga adalah pemain dan aktor dalam industri sukan ini. Dan pastinya pelibatan kami dalam industri sukan ini adalah untuk menunjukkan bahawa sebagai agensi kerajaan juga kami juga harus bekerjasama, membuktikan model public-private partnership yang dicanang-canangkan oleh kerajaan bahawa boleh dibuat di ISN juga. Dan di sinilah kita bermulanya motivasi dan objektif tersebut. Okey, menarik sekali itu je. Kita relax sikit, kesian Sisi. Kita tunggu dia. Tapi dapat dah gambaran pernah ke ISN secara saya tak pernah pergi ke ISN. Azizi di sini menetap di mana? Saya di Kajang. Di Kajang. Mungkin jauh sikit nak pergi ke Bukit Jalil? Tak jauh sangat. Lebih kepada pergi pavilion agaknya? So sebelum ni kita pergi ke hospital je lah untuk... Okey, dengan adanya ISN yang sudah dibuka kepada masyarakat umum seperti kita, jadi bagaimana reaksi? So bagi pendapat saya memang baguslah sebabnya sebagai public ni kita nak satu tempat yang untuk sports rehab ni, untuk kecederaan sukan ni, kita nak satu tempat yang kita boleh pergi, dia punya facilities tu yang bertaraf orang kata tinggi lah kan. Sebab kadang-kadang kita pergi hospital biasa ni kita dapat treatment yang bukan untuk sports, untuk just teaching. So bagi saya bagus, menarik lah. Satu benda yang menarik. Okey, untuk makluman anda semua di rumah juga, mungkin Cik Faizal sendiri, Ashizi ataupun nama panggilan manjanya Easy Easy. Panggil Easy. Easy going lah. Okey. Susah nak sebut. Mengalami kecederaan lutut Yes. Bila tu? Saya injek tahun 2013. 2013. Okey, itu nak kita bincang lagi dari masa ke semasa. Nanti kita nak tengok apakah proses-proses yang dilalui oleh Azizi. Okey. Ini menarik sekali untuk mereka untuk melaluinya. Okey, kita nak tahu sebenarnya di ISN sendiri sambil kita saksikan juga apa yang dikeluarkan, VT-VT yang dikeluarkan ini, Encik Faizal juga boleh terangkanlah bagaimana sebenarnya netizen-netizen macam kami ini sebenarnya nak pergi ke sana sebab ialah bukan semua kategori sebenarnya yang dibenarkan. Kalau macam saya tiba-tiba terseliuh tengah berjalan sekarang ni, adakah dibenarkan ke ataupun ada kategori-kategori yang dibenarkan untuk mendapatkan rawatan di ISN itu sendiri? Jenis-jenis perkhidmatan sukan yang diberikan oleh ISN ini pelbagai. Pastinya
ianya berkisar dan bertumpu kepada cederaan sukan lah. Dan kami punya website untuk Pusat Perubatan Sukan Negara, ppsn.isn.gov.my, dan juga hotline kita yang boleh dihubungi apabila para rakyat ataupun publik ingin mendapatkan perkhidmatan. Dan kita sarankan supaya mereka yang menghadapi kecederaan sukan untuk membuat temujanji terlebih dahulu sebelum hadir. Dan pastinya personal ASN akan membantu dan facilitate pendaftaran dan kemasukan mereka kepada di ISN itu sendiri, dan juga bertemu dengan doktor pakar yang berkenaan. Dan proses ini tak terlampau susah lah. Okey je. Boleh through phone call saja. Dan kita akan berikan appointment date. Dan apabila mereka berjumpa pakar perubatan kami, pakar perubatan akan membuat diagnosis dan juga beri nasihat sebagainya, dan akan dirujuk sama ada mereka perlu pergi fizio ataupun kalau untuk kes-kes yang mungkin berat sikit, mungkin kena perlukan pembedahan, jadi mereka akan dirujuk ke hospital-hospital private dan juga kerajaan untuk pembedahan. Dan selepas itu mereka boleh kembali kepada ASN untuk membuat rehabilitasi, proses rehabilitasi untuk memastikan mereka kembali. Beza ISN ataupun PPSN dengan hospital biasa adalah kita akan memastikan bahawa mereka yang telah menjalani rehabilitasi ini akan mampu panggil return to play lah, kembali aktif dan boleh bermain terus apabila mereka selesai menjalani rehabilitasi di ISN. Jadi itu yang bezakan kita, pengalaman kami 25 tahun dalam performance care ni, memberi perkhidmatan kepada atletik negara yang berkelas dunia. Saya rasa amat kritikal dan juga satu tanggungjawab ASN lah untuk memberi semua ini kepada rakyat. Ini boleh kita katakan dalam konteks faktor-faktor yang mendorong ASN untuk memberi peluang kepada masyarakat seperti kita yang bertaraf amatur ini untuk dapatkan segala kemudahan kepakaran yang ada di ASN ini. Okey, dari segi tenaga kerjanya, tenaga mahir, maklum sajalah sebab services ASN sebelum ini hanyalah untuk atlet. Jadi bagaimana bila masyarakat ni, ini saya rasa lepas Planet Sukan ni ramai, pasal esok ramai beratur ni depan ASN. Telefon dah besok pagi. Telefon esok pagi appointment. Jadi bagaimana tidak bertembungkah dengan atlet-atlet profesional ini juga nak mendapatkan segala perkhidmatan? Fokus perkhidmatan kami pastinya tertumpu kepada atlet negara di bawah program. Mereka ini tetap menjadi pelanggan utama kami. Kita tidak akan sebenarnya mengenepikan mereka. Mereka adalah pelanggan utama kami, dan boleh saya katakan 80% daripada masa yang kita peruntukkan untuk pakar perubatan kami memberi perkhidmatan adalah kepada atlet negara di bawah program. Dan 20% itulah yang kita katakan terbuka kepada publik, terbuka kepada awam untuk mereka. Lebih kurang begitu. Masa yang diperuntukkan dan juga slot yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar 20%. Dan di sinilah 20% inilah di mana kita buka kepada umum, dan mereka boleh dapatkan perkhidmatan tersebut seperti yang saya katakan tadi melalui temujanji dan sebagainya. Dan 20% ini setakat ini kita boleh katakan sambutan yang agak baik sejak dibuka sejak 2019 lagi. Dan kami berasa gembira lah kerana hasrat kami untuk berkongsi pengalaman dan juga kepakaran kami dalam perubatan sukan ini diterima baik oleh masyarakat dari pelbagai peringkat umur. Ada yang orang tua datang, ada yang atlet-atlet amatur yang menghadapi masalah sekian lama. Ada masalah lutut, ada masalah pelbagai-pelbagai. Tak boleh datang. Alhamdulillah mereka mendapat professional care daripada pakar perubatan ASN, dan secara sistematik dan berstruktur mereka kembali untuk bersukan lah. Okey, baik. Ini antara yang kita lihat dari sudut konteks perubatan moden. Okey, kita pergi sekejap kepada perubatan tradisional. Mungkin Ashizi pernah melalui perubatan tradisional, mungkin sebelum ini mengalami sakit lutut. Sebelum melakukan pembedahan, ada tak mengamalkan perubatan tradisional? Maklum sana balut dengan ubi kayu, kan maklum dengan limau 3 hari 3 malam ke? Tradisional tu tak tradisional sebab saya ada buat treatment, ice treatment lah. Sebab rice treatment lah. Rest. I
C compress and E Ice compress elevate. elevate. Oh, okey, baik. Dan itu je lah sebelum saya buat pembedahan tu yang saya buat. Maknanya tak adalah sapu kunyit. Tak ada. Pergi urut ke apa ke? Urut tu ada. Macam Azizi cakap tadi, dah pergi mengurut. Banyak sekali persepsi masyarakat apabila sakit lutut, tak perlu pergi pembedahan. Cukuplah dengan balut dengan daun kunyit ke, dengan daun pisang kan. Jadi dengan adanya ASN sekarang, adakah ini juga satu faktor penolong yang kuat untuk membantu masyarakat untuk datang ke ASN mendapatkan kesedaran? Ya, dah bah. Saya rasa masyarakat perlu sedar dengan trend masa kini di mana lebih ramai masyarakat bergiat dalam sukan, aktiviti rekreasi, aktiviti aktif. Mereka perlu sedar bahawa aspek fisiologi mereka perlu mereka jaga dengan baik. Apabila perlu kecederaan, mereka harus mendapatkan pandangan profesional. Kerana pandangan profesional ini boleh membantu mereka untuk address ataupun menguruskan persediaan mereka dengan lebih baik. Dan kami di ASN mempunyai pengalaman tersebut. Dan sekiranya mereka hadir dengan doktor kita, pakar-pakar kami, mereka akan diagnose dengan proper, dengan terperinci dan memberikan nasihat terhadap kesederaan tersebut. Sama ada mereka perlu pergi fizio ke, ataupun perlu pergi untuk pembedahan. Jadi semua ini akan diamati dan dibuat secara betul. Dan bersutur. Rawatan mahal tak Cik Fad? Tanyalah mesti netizen ataupun penonton mesti tanya, mahal tak dekat sana ataupun boleh panel guna insurans? Price tag ni kita rahsiakan dulu sekejap kot. Kau dah boleh bocorkan? Dari segi secara umum, harga perkhidmatan kami yang kami tawarkan kepada publik ini tidaklah terlampau tinggi. Dan saya boleh katakan kalau kita bandingkan dengan kadar di sektor swasta, hospital swasta, lebih kurang 20% lebih murah daripada harga. Tapi dengan specialized services lah, dengan perkhidmatan kepakaran yang bermutu tinggi, dengan pengalaman yang baik, dan saya rasa penetapan harga itu adalah harga yang wajar lah untuk kita beri. Boleh guna insurans ke? Ya, ada beberapa panel insurans yang kita telah lantik dan juga model-model pembayaran yang ada lah. Okey, baik. Kita dah bincang tentang fasiliti yang ada di ASN, kita dah bincang tentang harga yang tidaklah begitu tinggi, mampu milik lah katakan, mampu miliki perubatan. Itu ayat dia kan. Premium lah. Premium. Harga premium. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Pilihan Sukan. Kami kembali lagi untuk kita bincangkan perubatan moden dan juga perubatan tradisional. Kita mungkin tidak menidakkan perubatan tradisional yang telah menjadi amalan kita sejak turun-temurun. Memang kalau duduk kita pening kan, kita letak daun limau, baik, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi perubatan moden ni sebenarnya untuk membantu lagi mungkin kadar pemulihan itu lebih cepat. Itu maksudnya. Nak tahu lebih lanjut, ialah lebih detail mengenai kecederaan itu sendiri, itulah yang dilakukan oleh ASN. Saya dekat dengan Jet ke Jet dekat dengan saya ni? Tak. Tiba-tiba kursi ni jadi pendek. Okey, dan kepada anda yang telah pun komen di Facebook kami, terima kasih kita ucapkan. Kalau ada sebarang persoalan pun boleh kita alu-alukanlah di Sukan TV RTM. Banyak. Ini antaranya Man Olimpik, Ferry, hi Ferry, dan kita ada Datuk Jasmine Syafiq. Kabarnya dan juga beliau komen sebenarnya. Datuk Jasmine? Ya, Datuk Jasmine. Terima kasih, Datuk. Memang terbukti program yang baik untuk masyarakat, bukan saja untuk atlet, tapi nak dapatkan perubatan daripada nasihat daripada pakar di ISN. Dah pun guna perkhidmatan ni 2 minggu yang lalu, bawa isteri beliau sendiri. Terima kasih atas. Jawab bila lagi nak datang? Hari tu kata lutut bermasalah. Nanti nak buat appointment ni. Nak buat appointment. Okey, kita nak pergi kepada masalah yang pernah dihadapi oleh ini pengalaman Azizi, pengalaman. Ya. Okey, apabila Azizi, bagaimana anda mendapat kesakitan ataupun kecederaan di bahagian lutut itu? Masa saya kena tu, saya lari sendiri je, dia kaki masuk dalam lubang. Okey. So, lubang di mana? Padang di BKL. Okey. Padang di BKL tu. Dia agak berpasir sikit padang tu dan ada lopak-lopak. Saya lari dengan bola tapi so kaki saya masuk dalam lubang, dia bunyi pop. Habis. ACL? ACL. Okey, jadi kenapa kita perlu ke ASN, Cik Faizal, untuk mendapatkan rawatan di ASN berbanding lokasi tempat-tempat perubatan yang lain yang juga turut memberikan rawatan ataupun perkhidmatan yang sama? Pastinya kerana kami ni pakar perubatan sukan, ya, dan fasiliti kami ni memang dedicated untuk sports. Okey. Jadi rakyat ataupun publik yang ingin mendapatkan perkhidmatan akan mendapat perkhidmatan kepakaran sukan yang
yang tertumpu, lebih profesional, dan pengalaman pakar-pakar kami dalam perubatan sukan memudahkan lagi lah para atlet amatur dan juga rakyat di luar sana untuk menjalani rawatan, mendapat perkhidmatan rehabilitasi selepas pembedahan dan sebagainya. Dan ini adalah satu, dan kemudian mereka juga dapat modalities, training modalities untuk mereka kembali bersukan, beraksi selepas itu. Jadi itu yang membezakan kita, kerana bukannya setakat untuk membolehkan mereka kembali berjalan saja, tapi nak memastikan mereka cukup kuat dan juga kembali ke prestasi asal. Betul, prestasi asal sebelum mereka mendapat kecederaan tersebut. Mungkin tidak semua. Jadi kelompok sasaran itu mungkin adalah mereka yang aktif dalam bersukan. Kecuali mereka atau anda yang mungkin tidak memberikan tumpuan khusus di dalam sukan secara sosial ataupun secara amatur, mungkin tidak perlulah pergi ke ASN, betul je Fazal. Tapi jika anda mahukan kembali ke prestasi asal walaupun tidak bersukan, artinya ASN adalah tempat yang sangat-sangat sesuai dan strategik untuk ni. Ya, Tabah. Apabila kita menjalani latihan ataupun kita menjalani gaya hidup sihat ni, ialah satu perjalanan dengan cakap apa yang lama. Kita ingin aktif, kita ingin hidup sihat seboleh-bolehnya sehingga kita tua lah. Cik Faizal, sebetulnya ni kolam ni mungkin Cik Faizal boleh cerita sikit, teringin pula lah. Yang ni adalah kita punya recovery pool. Ada 2 kolam di situ. Satu yang panas, satu yang sejuk. Jadi akan ada, kita minta mereka yang ingin menjalani proses recovery lah. Normally ini untuk recovery atlet kita. Mereka akan masuk ke kolam yang panas sejuk ni berulang-ulang kali. Dia kata kalau 5 kali sejuk, 6 kali panas, kemudian dalam masa 1 minit. Kemudian selepas tu mereka akan rasa lebih refresh dan boleh speed up the recovery process lah selepas bersukan. Banyak modaliti sebenarnya. Biasanya orang mandi ais kan. Kita ada satu teknologi yang boleh katakan salah satunya di Malaysia ni. Macam best. Kita ada, kita panggil ice lab. Ice lab ni adalah kita panggil cryotherapy lab, di mana mereka yang ingin menjalani proses recovery ini akan memasuki beberapa bilik, ada 3 bilik dalam keadaan. Yang ini adalah recovery boot. Kita panggil, gunakan konsep compression. Jadi compression akan diberi melalui mesin tersebut, dan ini adalah untuk stimulate ataupun merangsang perjalanan darah kembali untuk recovery juga. Untuk recovery. Jadi dia membolehkan proses recovery itu berjalan lebih cepat dan membolehkan atlet recover between games dan sebagainya. Dan biasanya atlet kita yang pergi ke tamasya-tamasya di luar negara akan membawa recovery boost ni, our sport scientist akan bawa dan bantu mereka untuk recovery between games lah. Kalau pergi competition kan banyak hari-hari ada pertandingan, jadi akan bantu mereka untuk mempercepatkan proses pemulihan antara perlawanan. Saya rasa Jade perlukan pemulihan. Apa dia? Perlukan pemulihan. Saya baru nak ajak Izzy pergi sebab saya rasa macam Izzy boleh pergi ASN lah. ASN dengan Jade. Izzy esok tunggu depan dengan Sampurna pukul 8 pagi. Okey Izzy, kalau kita tengok apa yang dipaparkan ini, berminatkah anda sekarang ni kalau nak pergi balik untuk melakukan rawatan ataupun buat check up lebih lanjut, nak tahu lebih lanjut? Dah cukup kuat ke belum ni lutut, ataupun masih perlukan lagi bantuan? ASN nak bagi package. So far macam saya ni just main untuk social football friendly je lah. So saya tak ada main league mana-mana. Jadi saya rasa kekuatan lutut saya ni okey lah untuk saya punya level. Ini yang dikatakan malu tapi mahu ni. Persepsi masyarakat sekarang yang secara amatur, minta maaf Azina, mungkin saya, mungkin anda dan kawan-kawan saya di luar. Tak apalah, kita secara amatur je. Kita bukannya atlet. Mungkin je untuk mengukuhkan lagi alasan ini. Untuk menepis alasan-alasan dan persepsi yang sebegini. Saya kira terpulang kepada individu juga. Tetapi Cik Faizal pun pleseh. Perkhidmatan yang kita tawarkan ni adalah untuk mereka yang ingin meneruskan karier mereka dengan tenang, dengan aktif, boleh menjalankan aktiviti tanpa rasa ragu-ragu, dengan penuh keyakinan. Kerana kita ni biasanya kalau kita ada kecederaan sukan ni, walaupun ada 80% kekuatan ataupun 80% kembalinya kepada ni tidak memadai kadang.
Kita kadang-kadang nak rasa 100%, 100% rasa kita rasa pulih dan confidence tu akan datang dan kita akan main dengan hati yang lebih tenang, dengan penuh keyakinan, kerana kecederaan ni boleh datang kembali. Kiranya kita tidak betul-betul berjalani proses pemulihan yang rapi. Dan saya rasa ini yang kita ingin kongsikan dengan rakyat, dengan para penggiat sukan amatur di luar sana, bahawa tanpa mengira apa status mereka, atlet profesional, atlet negara, sekolah dan mereka-mereka kelab amatur, apabila mereka mendapat perkhidmatan, mereka sepatutnya mendapat perkhidmatan yang sama. Inklusiviti ini yang kita ingin bawakan, kerana bagi saya untuk menjadi satu negara yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap gaya hidup aktif dan sihat, kesedaran sains sukan dan penjagaan sains sukan dan perubatan juga adalah penting untuk memastikan rakyat kita sihat. Dan kita pun agak gusar kalau kita tengok laporan yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam National Health Mobility Survey baru-baru ini, 50% rakyat kita adalah overweight dan obese. Dan ini saya rasa satu statistik yang agak menggerunkan. 50% daripada kita adalah berat badan lebih dan obese. Saya rasa ini satu lagi gerakan yang kita perlu sambut bersama. Apabila mereka ingin kembali ataupun mereka ingin bergiat bersukan, mereka juga harus tahu menjaga diri mereka. Dan ini akan menjadi satu masa depan negara yang lebih terjamin lah dari segi kesedaran ini. Menarik tu. Awak pandai-pandai je cakap saya 3 km. Awak tahu tak, saya dah pergi ISN, saya dah boleh lari 30 km. Wow, ISN dah membantu Jade meningkatkan prestasi. Jadi daripada 3 pergi ke? 30 km. 30 km Jade. Non-stop. Wow, patut Jade kurus slim ya. Okey, dia kena ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah pun komen dan juga Terima mengantarkan soalan. kasih terima kasih kepada anda. Dol Karim, terima kasih. Dia kata, orang awam dah boleh ke ISN untuk rawatan. Ingatkan ISN untuk atlet-atlet negara je. Ini antara yang perlu diwawarkan ISN juga, sebab mereka perlu tahu setiap hari dibuka secara umum. Macam ada Easy lagi? lepas Apa lagi? Ramai main kat atas. Okey, banyak sekali malam ni yang memberikan pandangan. Jade juga ada. Jade membagi komen juga. Saya memang melakukan kerja 4 kerja dalam satu masa. Okey Jade, hebat sekali Jade. Setelah mendapatkan rawatan di ISN, ini oversport ni. Oversport. Okey, so kita nak pergi kepada fisioterapi sukan juga. Bukan saja di Kuala Lumpur, macam tadi kita cakap tadi kan, mungkin ISN perancangan mungkin ke negeri-negeri lain. Perlis pun nak, Kedah pun nak, Pulau Pinang nak. Sememangnya antara strategi profesional kami untuk setahun dan 2 tahun mendatang ni adalah untuk pergi ke negeri-negeri yang tertentu lah. Kalau boleh saya kongsikan bahawa kami dalam peringkat akhir berbincang dengan pihak Iskandar Investment Malaysia, IIB, di mana kepakaran kami dalam high performance sports ni akan dibawa ke Iskandar Malaysia melalui projek kolaborasi dengan EduCity. Dan kami sangat berbangga dengan usaha ini, di mana kami boleh terus berkongsi pengalaman kami di selatan tanah air pula, di Johor. Dan sekiranya kolaborasi ini berhasil dan model ini berjaya, kami sebenarnya berhasrat untuk bawa ke zon-zon ekonomi yang lain, umpamanya di Pahang dan sebagainya. Kami dalam perancangan untuk membuat tersebutlah. Model-model ini kita namakan sebagai ISN Boutique Center, di mana komponen-komponen yang ada dalam perkhidmatan ISN Boutique Center ini meliputi klinik PPSN itu sendiri, Pusat Perubatan Sukan Negara, gym, sports cafe, rehab center, dan ini adalah antara memang core business ISN yang kita bawa ni dalam bentuk boutique center di negeri-negeri yang lain. Tetapi permulaannya di selatan tanah air. Di selatan tanah air, insya-Allah. Dalam jangka tempoh masa berapa lama kalau kita nak lihat perkembangannya itu meluas di selatan negeri? InsyaAllah untuk Johor ni ia akan berlaku dalam tempoh tahun ini juga. Dan insyaAllah pada suku pertama tahun depan kita akan lihat model ini bergerak. Dan kami lihat dalam tahun depan juga kita boleh bergerak ke negeri-negeri lain. Dan proses ini akan mengambil masa bertahun-tahun lah untuk kita pastikan. Tapi kalau kata daripada utara boleh datang ke KL kan? Boleh datang ke KL untuk dapatkan rawatan. Saya tak jauh sangat. Kalau dari Perlis nak datang ke sini pun dalam 4 ke 5 jam. Okey, macam Izzy selaku yalah kita rakyat biasa, jadi
pendapat Easy sendirilah sekarang dengan apa yang ASN tawarkan. Selepas ini di Johor pula dah pun mulakan langkah macam Easy ni selaku orang yang bergiat dalam sukan, bagaimana Easy harapkan daripada ASN ataupun badan-badan lain untuk membantu atlet amatur macam kita ni. Oh, macam kita. Bagi saya sangat baguslah sebabnya dia ada menawarkan untuk publik kan. Tapi macam saya sebagai publik ni mengharapkan dari segi apa orang panggil, dia punya kos rawatan tu lah. Biasa publik ni dia first dia akan harga tu. Yes, kos rawatan tu yang dia akan. Yalah, tapi kalau kita sebagai kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta, mungkin kita ada insurans dan sebagainya. Ini juga sudah boleh di apply dalam ASN sendiri. Mungkin tidak ada kekangan lagi nampaknya untuk masyarakat awam untuk mendapatkan perkhidmatan ASN. Ataupun ada tak macam modus operandi ASN bagaimana untuk memberitahu dengan lebih dekat lagi package apakah saluran-saluran yang digunakan oleh ASN untuk memberitahu kepada saya umpamanya kepada masyarakat di kawasan pendalaman umpamanya untuk dapatkan perkhidmatan ASN. Semangnya kita juga ada strategi pendigitalan melalui website PPSN itu sendiri. Memang kita menawarkan beberapa package tertentu, package fisioterapi, package rehabilitasi, package ACL pun ada. Mereka yang telah kembali daripada pembedahan ACL, ada package 6 bulan, ada package 9 bulan. Jadi package-package ni ada ditawarkan dan boleh dilayari di laman web PPSN itu sendiri. Dan sebenarnya dalam tahun pertama operasi PPSN ini memang banyak cabaran yang kita hadapi. Dan dari segi pembayaran, metod pembayaran, kaedah pembayaran, selain daripada guna debit card, guna credit card, kita juga dah mulakan beberapa usaha-sama dengan syarikat insurans, dan selepas ni ada kemudahan pembayaran secara OZOPay yang kita aplikasikan bagi memudahkan para pelanggan kita untuk mendapat perkhidmatan dan juga memudahkan mereka untuk membayar perkhidmatan tersebutlah. Tapi kan Jet, saya kongsi sikit Jet. Saya juga pernah melalui rawatan dan juga pembedahan lutut. Tolong ambil serius dan dapatkan rawatan secara intensif, kerana kalau anda tidak maksimiskan anda punya perubatan, kemungkinan untuk anda kembali beraksi adalah tipis, dan kalau boleh pun dia tak akan capai 50 ke 60%. Ini berarti kalau usia kita 35 ke 40, anda akan kecewa dengan prestasi dan mungkin tak dapat bermain semula. Dapatkan perubatan macam ASN supaya anda kembali ke prestasi sebenar. Ini saya antaranya. Rasa macam nak tidur bila dia urut ni. Rasa sangat yalah, setiap orang mesti dia ini masa dalam sukan je. Masa dalam sukan. Jadi ini antara yang ditawarkan juga kepada orang awam. Perkhidmatan sports massage ini merupakan salah satu daripada perkhidmatan yang popular juga di ASN di Perkhidmatan Sukan Negara. Berapa satu session ni? Berapa harga? Dalam saya ingat sports massage ni dalam RM100. Boleh. Lelaki, wanita? Untuk lelaki adalah jururut lelaki, untuk wanita ada jururut wanita. Minta maaf Encik Faizal. Perubatan massage secara tradisional dengan masa dalam sukan, apa perbezaannya? Saya rasa teknik yang diaplikasikan oleh our sports massage ni berbeza dengan tradisional, dan mereka mempelajari teknik-teknik tertentu lah memastikan muscle recovery tu. Pastinya mereka nak tumpukan kepada aspek tersebut, kerana muscle recovery tu yang penting untuk membolehkan atlet kembali recover dengan lebih cepat dan dapat bermain di tahap prestasi sebenar lah. Itu yang penting fokusnya. Boleh tak Planet Sukan dapat satu package massage percuma sekali di ASN? Saya pun macam minta live tu. Minta live. Nak tolak tak boleh. Nak terima pula boleh. Jadi macam Easy, seperti anda, ialah untuk pengalaman anda sendiri, bagaimana untuk mereka yang di luar sana nak dapatkan rawatan seperti ini? Perlu ke? Yelah, kita kadang malu, betul? Perasaan malu tu lagi banyak. Tapi mahu kan? Sebab ini tempat atlet. Ini tempat yang pernah Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicholas David, atlet profesional negara, pemenang pingat emas Sukan Asia dan Sukan Asia. Tiba-tiba Easy dan Tabah nak datang dapatkan perkhidmatan macam kita, pingat gangsa sekolah hanya. Bagi saya ni peluang kan. Jadi kita gunalah. Masa saya dulu, saya rasa masa tu belum ada lagi kot ASN, tak ada ni lagi. Kalau ada waktu tu, saya rasa saya pergi kot ASN. Ya, betul. Sebabnya memang ASN dia untuk atlet Malaysia kan. So dia memang power lah. Easy sekarang sedang aktif lagi bersukan. Antara kabarnya daripada Johor, baru habis. Saya baru balik daripada Johor tadi, main foot golf tournament, Merdeka tournament dekat Kulai Johor. Keputusannya?
So untuk individu saya dapat nombor 12, tapi tim saya dapat nombor 2. Kalau perubatan ASN confirm juara. Confirm juara. Juara keseluruhan. Kan? InsyaAllah. Okey, dah menjejaskan sikit, tapi tak apa, nombor 2 pun jadilah. Bukan jadilah, tetap satu pencapaian yang baik. Tahniah ya. Okey, secara keseluruhannya Encik Faizal, rehabilitasi dan juga ISN apa yang dirancangkan untuk pada masa hadapan juga untuk sebenarnya perancangan perkomersialan kami lebih daripada sekadar menumbuhkan Pusat Perubatan Sukan Negara. Kami ada projek yang lebih besar daripada itu, iaitu untuk membina sebuah hospital sukan yang bertaraf antarabangsa, ya, bagi membolehkan kesemua servis perubatan sukan ini boleh kita berikan kepada rakyat. Dan projek ini sedang dalam peringkat perbincangan, kerana ia akan dilaksanakan secara usaha sama dengan swasta, dan saya rasa di sini kita jadikan projek ini sebagai satu inspirasi lah buat ASN sendiri untuk melayari dan juga menelusuri inisiatif antara awam dan swasta ini. Saya kira pada masa depan elemen sains sukan, perubatan sukan, bahkan teknologi sukan akan menjadi satu budaya di kalangan masyarakat Malaysia ini sendiri. Kerana ISN sebagai Center of Excellence dalam bidang-bidang tersebut, terutamanya sports teknologi sekarang, kita diiktiraf MOSTI sebenarnya sebagai pusat kecemerlangan teknologi sukan. Dan saya lihat dengan semangat orang kita sekarang, kepekaan terhadap wearables, jam lah, itulah inilah kan. Jadi teknologi sukan akan menjadi satu bidang baru yang boleh memberi peluang kepada banyak pihak, dari segi industri itu sendiri, dari segi perniagaan dan juga penghasilan teknologi baru berkaitan sukan. Jadi kita harus bersama-sama dalam aspek ini bagi melonjakkan lagi industri sukan negara. Dan kami di ASN akan terus melaksanakan inisiatif ini dan bekerjasama dengan pelbagai pihak, dengan universiti, dengan pihak swasta, bagi memastikan usaha untuk melonjakkan ekosistem sukan negara ini menjadi satu agenda nasional pada masa hadapan. Ya. Dan kita memulai sekarang lah. Baik. Menarik sekali. Dapat pengiktirafan dari AFC juga, tahniah. Ya. Tahniah. Pada awal tahun ni sebelum MCO tu kita dapat pengiktirafan daripada Asia Football. Maknanya kita menjadi salah satu pusat perubatan kecemerlangan bola sepak jugalah. Maknanya kalau ada Asian Club yang bertanding di Malaysia ataupun mana-mana pasukan kelab antarabangsa yang datang, boleh dapat perkhidmatan kerana mereka cedera, datang ke ASN. Kerana jadi diiktiraf oleh AFC. Terbaik. Terima kasih. Izzy, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudahkan urusan. All the best untuk Cik Faizal dan juga ISN. Boleh ikut perjalanan dan pengembaraan seharian Cik Faizal di IG. Ya? Sangat-sangat busy. Okey, Tabah dan juga semua penonton-penonton, terima kasih kami ucapkan. Dan insyaAllah pada minggu depan kita akan kembali semula dengan topik yang lain. Dan kalau ada cadangan, boleh hantarkan kepada kami Sukan TV RTM Facebook kami. Okey, baik. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum. Hey.